Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al-hikmata wa thabata az-zihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, Syekh Abdul Samad Al-Palembani, yang diberi jodoh Sairus Salikin. Tajuk yang kita hendak mentelaah dan menekuni iaitu berkaitan tentang Al-Uzlah. Al-Uzlah. Pada malam ini kita masih lagi membicarakan faedah-faedah beruzlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Faedah yang pertama, dapat menyelesaikan dirinya di dalam berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan di dalam zikir dan fikir dan jinak hati akan Allah Ta'ala dan dengan munajat akan Dia dan menilik akan malakutis samawati wal ard, dan sekalian yang demikian itu tiada dapat ia melainkan dengan menjauhkan akan manusia. Di antara kelebihan beruzlah iaitu dapat menyelesaikan, mengosongkan diri ini hanya dapat memfokuskan tentang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan cara berzikir atau bertafakkur, sehingga hasilnya hati ini akan jadi jinak gitu. Hati ini akan jadi jinak, rasa lembut, beribadat kepada Allah dalam keadaan sentiasa menilik kepada malakutis samawati wal ard. Malakutis samawati wal ard iaitu menilik kepada malakutis samawati wal ard, iaitu kejadian langit dan bumi. Memandang contohnya yang dia ada di langit, iaitu memandang kepada matahari. Malakutis sama termasuk bulan. Malakutis sama iaitu bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kita memandang kepada nikmat yang Allah berikan cahaya matahari, nikmat yang Allah berikan tenggelamnya matahari, adanya malam dapat kita berehat. Kalau siang berpanjangan, pakat semua akan jadi kering kontang dan beku habis kita semua. Kalau malam berpanjangan, pakat semua. Kalau siang berpanjangan, menyebabkan dia akan jadi cair dan menyebabkan kita ni kering kontang habis. Kalaulah malam berpanjangan, menyebabkan akan jadi sejuk bersangatan dan juga akan jadi beku. Ini di antara yang Allah berikan nikmat, memandang kepada malakutis sama. Oleh sebab itu bila bangun tahajud disunatkan membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, iaitu akhir surah Al Imran. Kita baca sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
pertukaran siang dan malam Allah bukan jadikan sia-sia, melainkan ada hikmahnya supaya kamu bertafakkur. Tidak ada seorang pun makhluk Allah dalam dunia ini yang boleh menciptakan siang, boleh menciptakan malam, boleh menciptakan sejuk panas ni, cahaya matahari ni, melainkan Allah. Maka ketika mana dia beruzlah, dia bertafakkur tentang kejadian Allah, bertafakkur tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan daripada cahaya matahari, nikmat yang Allah ciptakan bulan. Kerana adanya bulan, wujudnya ada pasang surut air. Pasang surut air kerana adanya bulan. Tak ada je bulan, tidak akan berlaku pasang surut air di laut. Bagaimana keadaan air di lautan, bagaimana keadaan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, ini semuanya memberi manfaat apabila kita bertafakkur. Oleh sebab itu bertafakkur tentang ciptaan Allah Ta'ala, malakutis sama, iaitu bintang, bulan, cakrawala yang lain. Dan seterusnya malakutil ardi. Malakutil ardi yang ada di muka bumi ini, termasuklah gunung ganang, termasuklah pokok-pokok yang ada, termasuklah binatang yang kita sembelih dan kita makan dagingnya. Malakutil ardi termasuklah sungai, termasuklah laut. Ini semua manfaat. Kalau tak ada air, masalah kita. Ini Allah ciptakan sungai, Allah ciptakan laut, semuanya dia memberi manfaat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adanya udara. Malakutis samawati wal ard, adanya oksigen. Allah ciptakan juga adanya salji. Allah ciptakan malakutis samawati wal ard, turunnya hujan daripada langit dan membasahi bumi. Dengan dibasahkan bumi, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya sayur-sayuran. Yang kamu makan sayur-sayuran tersebut, buah yang kamu makan, siapakah yang menurunkan air daripada langit? Allah. Inna nahnu nazzalna inna anzalna wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, sesungguhnya kami telah menurunkan air daripada langit dalam keadaan air itu suci lagi menyucikan. Tafakkur. Beruzlah ini bukan beruzlah saja-saja, tapi beruzlah dalam keadaan kita bertafakkur. Bila kita bertafakkur, kita berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan kita bertafakkur tentang apa? Warra', dan bertafakkur tentang kejadian Allah, petir contohnya. Kita bertafakkur dengan adanya petir, dengan adanya hujan, dia semuanya memberi kesan dari sudut buah-buah. Kalau tidak, buah tidak akan masak, buah tidak akan keluar, hanya berbunga tak ada berbuah. Semua mempunyai kaitan tentang penurunan hujan, tentang kilat dan sebagainya. Dan ar-riyah, angin. Semua ini kalau kita bertafakkur, maka kita akan terpandang kepada Allah, Allahul Azim, Allahul Jalal, Allahul Karim, Allah yang Maha Agung. Maka ketika itu orang yang bertafakkur tentang kejadian malakutis samawati wal ard, ketika mana dia beruzlah, dia akan rajin berzikir, dia akan banyak memuji Allah dan banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga dia akan mengubahkan keadaan dia daripada orang yang tidak suka membaca Quran, dia jadi orang yang suka baca Quran. Daripada tidak suka berzikir, dia menjadi orang yang suka berzikir. Akhlaknya akan bertukar menjadi akhlak yang terbaik. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, inna fil uzlati rahatan min akhlaqis su. Sesungguhnya dengan beruzlah itu mengasingkan diri daripada orang ni, rahatan min akhlaqis su, dapat merehatkan daripada perangai yang tak elok. Sebelum ni perangai dia suka bersembang, sebelum perangai dia suka mengata orang, suka buat perkara sia-sia, minum teh tarik secawan, roti canai sekeping, sembang sampai
3 jam. Sembang sampai 3 jam. Cerita bab korban tak habis lagi. Korban dah dikorban dah, tapi tak habis cerita korban lagi. Tak habis cerita korban. Tapi bab berzikir, Allahu Akbar, 5 minit pun tak boleh. Bersembang 3 jam tak habis. Sambung besok. Oleh sebab itulah perlu beruzlah. Mengasingkan diri, ada waktu diperuntukkan untuk bertafakur, untuk kita memikirkan keadaan diri kita, berapa banyak dah masa yang kita telah buangkan tanpa memberi manfaat apa-apa. Oleh sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebut, inna fil uzlati rahatan min akhlaqis su', iaitu dapat merehatkan daripada perangai tak elok dengan cara beruzlah. Dengan cara beruzlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, khuzu bi nasibikum minal uzlati, rawahul Baihaqi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ambilkanlah habuan kamu dengan cara beruzlah, mengasingkan diri. Perlu ada masa untuk beruzlah, bertafakkur, berzikir, baca Quran, berselawat, supaya kamu mendapat habuan, supaya kamu dapat manfaat. Kalau kamu tak buat benda ni, dia akan jadi rugi besok. Kamu akan jadi rugi. Oleh sebab itulah disebut dalam kitab kita ni, di antara faedah beruzlah, maka dapat membersihkan diri kita ni daripada melakukan dosa dan menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjinakkan hati kita ini supaya sentiasa rasa seronok, rasa lazat berzikir, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama menyebut, idza aradallahu taala an yanqulal abda min zullil ma'siyati ila 'izzi ta'ati annasahu bil wahdah. Apabila Allah nak memindahkan seorang hamba-Nya itu daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat kepadanya, annasahu bil wahdati, maka Allah berikan ketenangan apabila dia beruzlah, bertakhannus, beruzlah, berkhalwah, dia rasa tenang, rasa seronok. Tapi kalau kita seorang-seorang, tak rasa seronok pula, tak dapat kawan sembang, rasa rimeh, itu Allah tak pindahkan lagi kita daripada kehinaan maksiat kepada ketinggian dan kemuliaan taat kepadanya. Kita tak boleh duduk seorang, terpaksa tengok handphone, kena terpaksa ambil juga handphone, dah kong bateri, charge pula tu, pasang juga, dia tak boleh, 5 minit pun tak boleh, tangan ni tak boleh, kena pegang juga benda. Allah, maka ketika itu kita sudah membesarkan dunia. Ini maknanya kalau kita ada semikian rupa, belum lagi Allah pindahkan hamba itu daripada ada kata, daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Tapi kalau kita 1 jam kita boleh semayang sunat, 1 jam kita boleh berzikir, 1 jam kita boleh baca Quran, 1 jam kita boleh berselawat, sama je kita semua ni. Kalau boleh selawat 1 jam, hebat. 1 jam selawat. Kalau ramai-ramai cerita lain, seorang-seorang diraman boleh. Ambil kitab selawat, baca kitab selawat, Dalailul Khairat, panjang Dalailul Khairat, terutama kalau hari ni hari Rabu, lagi panjang selawat dia. Hari Isnin ringan sikit, hari Selasa dah berat sikit, hari Rabu ni dia dah lagi berat, besok lagi banyak. Dalam kitab Dalailul Khairat li Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala, tak sampai nak habis pun Allah bercita-cita nak habis. Oleh sebab itu muqaddimah selawat, Allahumma inni nawaitu, sesungguhnya aku berniat bisalawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk apa?
untuk taqarrub, menghampirkan diri kepadamu ya Allah. Berselawat ini kerana rindunya aku kepadamu ya Allah, dan tenangkanlah hatiku dan bersihkanlah diriku daripada melakukan dosa. Itu muqaddimah Dalailul Khairat. Bila kita nak baca selawat, bukan terus baca selawat, tapi kita berselawat supaya dengan selawat itu menghampirkan diri kepada Allah. Dengan selawat itu Allah ampunkan dosa. Bila Allah selawat itu merasakan ketenangan kita beribadat kepada Allah 1 jam. Ini kalau dapat begini, itu betul. Iza aradallah ayyanqulal abda, apabila Allah menghendaki memindahkan seorang hamba itu min zullil ma'siyati ila izzit ta'ati, daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, annasahu bil wahdah. Allah berikan ketenangan kalau dia dapat seorang-seorang, bukan seorang-seorang berangan-angan, dah seorang-seorang beribadat. Yang kedua, nak tahu Allah dah pindahkan kita daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Yang kedua, wa aghnahu bil qunu', iaitu Allah kayakan kita dengan bersifat qanaah. Allah kayakan dengan sifat qanaah. Kita tak pernah berhasad dengki dengan orang, kita tak ada rasa nak menjatuhkan, kita tak ada rasa pun nak cemburu atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita bersyukur dengan nikmat Allah berikan. Dengan nikmat yang Allah berikan di atas usaha kita ni, kita tunduk dan patuh kepada Allah. Qanaah. Kemudian di antaranya juga wa bassarahu uyuba nafsihi. Nak tahu Allah dah pindahkan kita daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Allah perlihatkan kepada kita ni uyuba nafs, iaitu keaiban diri. Keaiban ni diri kita ni dari sudut perkataan kita tak jaga, lagi mencarut, lagi disuka. Nak mencarut ini, nak cakap benda-benda lucah. Tak cakap benda lucah, tak sempurna hidup. Ini rosak ni. Tak kira siapa pun, Tok Imam ke kamu, Tok Bilal ke kamu, Ustaz ke kamu, Kiai ke kamu, tapi suka cakap mencarut, cakap lucah ni, wal'iyadzubillah, itu petanda hati kamu kotor. Nampak benda ni, fikir benda itu. Nampak cakapnya, fikir benda-benda kotor. Makna kita punya ni dipenuhi dengan zillul maksiat, iaitu kehinaan maksiat telah bersarang dekat kepala. Kalau ada lagi benda ni, bahaya. Perlu kamu beruzlah. Dengan beruzlah, memikirkan kenapa aku ni semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin menjadi. Orang semakin tua semakin warak, lagi semakin tua semakin menjadi. Allahu Akbar. Besok menyesal di akhirat. Oleh sebab itu Abu Darda radhiyallahu an berkata, sum fid dunya, berpuasalah kamu di dunia ini. Sum, berpuasakah kamu ani dunia, meninggalkan dunia ini. Wa aftir bi iftaril maut, maka berbukalah kamu dengan berbuka kematian. Bila kita dah mati, itulah time kita berbuka. Kalau dah mati, habis. Ketika itu berbuka, tak ada lagi boleh puasa. Itulah kadar amalan kamu. Kalau kita berpuasa, dah berbuka, habis. Nak kembali balik berpuasa, sudah tidak ada harapan lagi. Tak ada harapan dah. Nak pergi semayang tarawih lagi, nak semayang tarawih apa dah? Dah berlalunya masa. Sekarang dah habis Ramadan, berlalu. Kalau 10 hari dapat tarawih, 10 hari dah. Bukan boleh buat lagi dah. Kalaulah bulan berpuasa kamu boleh semayang berjemaah, boleh kamu baca Quran, apa semua buat benda baik ni, bila dah berbuka, habis dah pahala-pahala waktu siang. Oleh sebab itu Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita sedemikian rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Ini yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, peri pentingnya kita beruzlah. Beruzlah. Bukanlah beruzlah ni 1 bulan, 2 bulan, tak balik. Beruzlah ni sekurang-kurang ada masa kita memperuntukkan diri kita ini bertafakur, beribadat kepada Allah. Begitu. Sama lagi kita. Dan kerana inilah, situ ya. Bawah tu. Sambung belah bawah sekali. Dan kerana inilah, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula orang yang permulaan menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala itu, iaitu terlebih aula baginya bersunyi sendirinya. Jadi orang yang as-saliku, as-salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Bila kita berjalan menuju kepada Allah ni, kita kena jalan-jalan yang betul. Gitu. Kalau kita jalan bukan jalan yang betul, dia lambat sampainya. Gitu. Silap gaya kita sesat. Maka kalau kita berjalan menuju kepada Allah, pilihlah jalan yang Allah suka. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tengok kita pilih jalan yang Allah redai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pandukan kita. Itulah yang dinamakan as-salikul majzub. Yang disebut dalam ilmu tasawuf as-salikul majzub. Mana dalilnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan dia, mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, pasti Allah akan cinta kepada kamu. Bila kita buat sesuatu yang Allah cinta, Allah suka, maka Allah Subhanahu wa taala memang suka kepada kita. Setiap pergerakan kita dipandu oleh Allah. Maka jalan yang dia lalu ini telah dinamakan as-salikul majzub. Orang yang berjalan telah dijazbahkan oleh Allah. Allah tarikkan, Allah pandukan dia, merasakan kelazatan, merasakan keenakan, merasakan satu kepuasan yang tidak pernah dapat sebelum ini. Barangkali sebelum ni kita baca Quran tidak pernah rasa lazatnya. Barangkali kita semayang pun tergaru sana, tergaru sini. Tak semayang, tak gatal hidung. Semayang, gatal hidung. So itulah dia nak korek hidung waktu semayang. Tak semayang ni okey, tak semayang, tak gatal telinga. Takbir tak? Allahu Akbar, gatal telinga. Tak, tiba-tiba je gatal telinga. Mana datang? Okey. Tiba tak semayang, macam-macam gatal. Sana gatal, sini gatal, nak garu sana, nak garu sini. Allahu Akbar. Dia tak dapat lazat sebenarnya. Tidak dapat lazat. Orang merasakan kelazatan, hilang gatalnya. Tidak ada nak bergaru, rasa terlampau seronok, macam orang mendapatkan satu keseronokan. Seronok, macam Jeffrey seronok keluar TV. Macam mana? Gatal hidung, tak garu. Sebab apa? Ramai orang tengok, malu. Ini keluar TV. Ada ustaz yang keluar TV, garu-garu toilet dah. Adakah dia tidak merasakan dia seronok dapat berhadap depan Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang oleh Allah dengan pandang rahmat, yang dipandang oleh Allah dengan pandang keampunan, satu kenikmatan dan keseronokan yang tidak terhingga, bukan raja dunia tetapi raja segala raja, iaitu Allah Azza wa Jal. Maka tidak gatal, tidak jadi gatal. Tak ada nak menggaru dah. Rasa seronoknya telah dipanggil Allah oleh Allah untuk beribadat. Bila sampai di tahap tu, ini nama as-salikul majzub. As-salikul majzub. Kalau kita berzikir lepas semayang nanti, zikir, tercium bau ini masa apa ni? Asam pedas. Oh, Haji Rahman kata asam pedas tengkera. Wah, memang sedap Ustaz. Oh, bila pula Ustaz Syukri nak habis zikir ni, tercium bau lazat ni sampai lupa dah. La ilaha illallah ni dah lupa dah Allah.
Belum lagi kita as-salikul majzub, nama dia. As-salikul majzub, mestilah orang ini didikkan diri dia rasa cinta kepada Allah, rasa tenangnya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, Allah berikan kecintaan, Allah berikan keseronokan, Allah berikan kelezatan, maka naiklah martabatnya as-salikul majzub, nama dia. As-salikul majzub. Ada di antara yang telah dijazbahkan oleh Allah, memang Allah pilihkan dia. Maka al-majzub ini ia mendapatkan satu nikmat daripada Allah. Inilah yang disebut oleh Syekh kita, kena lalui berapa proses, di antaranya berkhalwah. Berkhalwah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang laki-laki ziarah seorang ulama sufi yang alim. Nama beliau ialah Abu Bakar Al-Warraq, nama dia. Abu Bakar Al-Warraq berasal daripada Turmus, tempat Al-Imam At-Tirmizi. Maka beliau telah mendapat gelaran Al-Hakim. Al-Hakim. Dia adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, dan beliau adalah seorang ulama sufi yang alim, berada pada kurun yang ketiga Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 240 Hijriah. Seorang lelaki ni tanya dia, ziarah orang alim, seorang wali Allah. Maka dah jumpa, dah sembang-sembang, bila dia nak balik, dia cakap, dia minta lah kepada Tuan Syekh, awsini, wasiat. Ini adab kita dengan orang alim. Kalau kita nak balik, berilah sikit buah, berilah wasiat, berilah kata-kata hikmah yang boleh saya pegang, gitu. Awsini, berilah pendoman kepadaku, berilah petua ke apa semua ni, berilah kepadaku wahai Tuan Syekh. Faqala wajadta khairat dunya wal akhirah fil khalwatil wal uzlah. Kamu akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat apabila kamu berkhalwah. Wajadta syarrahuma, kamu akan mendapat kejahatan dunia dan akhirat ini fil kasrati wal ikhtilat, kalau kamu banyak bergaul dengan orang. Buang masa, orang sembahyang jemaah kau tak sembahyang jemaah, orang pergi mengaji kau tak mengaji, orang berzikir kamu bersembang orang. Besok di akhirat rugilah kamu. Orang dapat nikmat, kau dapat sengsara. Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala, di antara kata-kata hikmah yang telah diucapkan oleh seorang ulama sufi yang alim, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala, man ardal jawariha bisyahawat gharasa fi qalbihi syajaral nadamat. Apabila seseorang itu meredakan panca indera yang ada ini, bisyahawat, dengan syahwat hawa nafsu, tangan ikut hawa nafsu syahwat ni, mata, telinga, pemikiran, kaki, perut, semua jawarih anggota ni bisyahawat. Gharasa fi qalbihi, dia telah menanamkan dalam hatinya syajaral nadamat, pokok penyesalan. Kalau mata kita ni, kita redha, biarkan dia tengok maksiat. Mulut ni kita redha cakap merapu-rapu. Telinga ni kita redha mendengar benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Perut ni kita redha masuk benda-benda haram. Kaki kita redha pergi tempat maksiat. Kamu telah menanam di hati kamu pokok penyesalan. Besok kamu menyesal. Macam mana nak ubatnya? Maka inilah prosesnya, iaitu cara beruzlah. Cara beruzlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni jangan ia bercampur dengan manusia, melainkan pada ketika sembahyang Jumaat. Nampak ni? Kena sembahyang Jumaat. Kalau bersuluk tak sembahyang Jumaat, tak boleh. Ada orang bersuluk tak sembahyang Jumaat, sesat belaka. Mesti waktu bersuluk hendaklah sembahyang Jumaat. Ada adabnya ketika bersuluk ni, beruzlah, ataupun bagi orang tarekat Naqsyabandi, dia ada dinamakan suluk, ada 11 syarat asas yang penting. Yang pertama, bila kita beruzlah ini,
Kalau kita nak beruzlah sendiri, kena dalam keadaan at-taharah, suci. Suci. Kita kalau nak bercakap dengan orang besar-besar, gosok gigi sampai 3 kali. Mana yang kuning-kuning kikih. Beli kikih. Tak ada pergi ambil kunci kikih kan dia. Jangan nampak kuning, nampak akhir. Bila dengan Allah, macam mana mulut kita? Bagaimana mulut kita, bau mulut kita nak berzikir menyebut nama Allah. At-taharah bi an yakuna mutawaddian. Mutawaddian, hendaklah dia berudu. Kenapa? Al-wudu'u yukaffiru az-zunuba. Kerana wudu ini dia menghapuskan dosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, salatul raka'atain, sembahyang 2 rakaat. Mohon pada Allah Ta'ala supaya dengan zikir yang kita zikirkan, kita berkhalwah ini, kita minta hajat ni, Allah terima, Allah pandang. Wastiqbalul qiblah, bila kita berzikir, hendaklah dalam keadaan menghadap kiblat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi mastaqbala bihil qiblata. Rawahu Tabrani. Sebaik-baik majlis ialah menghadapkan kiblat. Menghadapkan kiblat. Di antaranya, saya tak baca semualah syarat-syarat. Di antaranya bagi orang ni, al-istighfar min jami'il ma'asi. Mesti banyakkan beristighfar. Banyak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mesti banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, bagi orang yang bersuluk ini, di antara adab-adabnya juga, hendaklah dia melazimi sembahyang berjamaah dan juga sembahyang Jumaat. Hendaklah dia melazimi sembahyang berjamaah dan juga sembahyang Jumaat. Mana kalau kita ikut orang bersuluk, dia tak sembahyang Jumaat, tak payah ikutlah, sesat. Tak betul. Kerana dalam Tarikat Naqsyabandi, dia sendiri sebut bahawa hendaklah dalam keadaan tidak meninggalkan sembahyang berjamaah dan juga sembahyang Jumaat. Oleh sebab itu, saya di Mesir dulu, bila kita bersuluk, biasa bersuluk dalam masjid. Bersuluk dalam masjid. Syekh Judah Mahdi, kita bersuluk dalam masjid. Hanya masjid tu ada maqam lah. Ada maqam. Bersuluk dalam masjid. Supaya nanti kita keluar sembahyang Jumaat, kemudian masuk balik, nanti sembahyang Jumaat, kita sembahyang Jumaat. Kalau kita bersuluk entah mana-mana rumah suluk, bila nak sembahyang Jumaat ni? Bila nak sembahyang Jumaat? Oleh sebab itu, para alim ulama menyebut kun ma'allah. Hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Bersama ni maksud bersama dengan keampunan Allah, bersama dengan rahmat Allah, bersamakan dengan petunjuk Allah. Kena cari begitu. Fa illam tastati', tapi kalau kamu tak mampu, fakun ma'a man kana ma'allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Mana kita perlu bersahabat dengan orang yang sahabat kita ini hampir dirinya kepada Allah. Sahabat kita ini sentiasa mencari keampunan Allah. Sahabat kita yang kita bersahabat, sahabat yang sentiasa mencarikan rahmat Allah, mencarikan kerana Allah. Itu hendaklah kita cari, begitu. Hendaklah kita sentiasa bersama dengan dia. Sama dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan pada waktu rawatib, kita sembahyang qabliyah, ba'diyah, ya diteruskan. Dan pada waktu mengerjakan aurat, zikir-zikir, kalau kita tengok Imam Ghazali ajarkan di dalam kitab yang terkenal, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, ataupun kita di Malaysia ni pakai kitab yang terkenal, iaitu kitab Hidayatus Salikin. Ada zikir-zikir ni, ada zikir-zikir ketika mana kita berzikir waktu
Kita berzikir di waktu matahari. Kita zikir ni waktu sebelum terbit matahari, ada zikir. Kemudian ada zikir ketika mana sebelum terbitnya fajar, satu zikir. Kemudian zikir ketika mana terbit fajar, zikir lagi. Kemudian zikir lagi, zikir ketika mana terbit matahari, pun zikir. Kemudian zikir lagi, banyak zikir. Waktu duha ada zikirnya. Maknanya sentiasa dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang zuhur, dengan ada qabliyah, ba'diyah. Kalau kita ikut ni, makna sentiasa dalam keadaan zikrullah. Sentiasa dalam keadaan zikrullah. Maka orang ni bila dia sentiasa dalam keadaan zikrullah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pandang dia dengan pandang rahmat, gitu. Pandang rahmat. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan pada waktu berhimpun membaca Quran. Tidak ada satu majlis yang paling diradai oleh Allah, iaitu melainkan majlis zikir. Di antara majlis baca Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin ijtama'u bi dzikrillah yazkuruna Allah ta'ala wa la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum mudadin minas sama' qumu maghfuran lakum buddilat lakum sayyi'atukum hasanatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum yang berkumpul melainkan mereka itu berzikir, tidak mengharapkan yang lain melainkan kerana mengharapkan keredaan Allah. Kita berzikir ni bukan kerana nak mengharapkan lain, bukan kerana ada nasi Arab, bukan. Zikir kena jaga, zikir. Lepas zikir kena jaga. Jangan lepas zikir macam mana zikir macam tu? Tadi menyebut nama Allah, kita menyebut keadaan lillah, mengharapkan keampunan, mendapatkan keredaan. Tapi kita macam mana? Kena tinggalkan, kena lawan. Oleh sebab itu, kalau kita tak lawan nafsu kita ini, nafsu yang sedikit pun tidak boleh dilawan, apatah lagi nafsu lain. Berdoa ke Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita, berikan. Allah Akbar, Allah Akbar.
Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu kaum berkumpul mereka itu dalam keadaan berzikir kepada Allah dan tidak mengharapkan melainkan keridhaan Allah, keampunan daripada Allah, mintakan redha Allah, illa nadahum munadin minas sama, melainkan adanya suara yang menyeru di langit, qumu maghfuran lakum, bangunlah sekalian kamu. Habis berzikir kita bangun, qumu maghfuran lakum, kamu bangun semua dalam keadaan diampunkan oleh Allah dosa. Buddilat lakum sayyi'atukum hasanatin, kesalahan dosa-dosa kamu telah ditukarkan kepada pahala, kepada kebaikan. Tu kena duduk majlis ilmu, dia kata. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya anna ahlas sama, penduduk langit, yatarawuna buyuta ahlal ardi, buyuta ahlil ardi, sentiasa melihat penghuni bumi ini, rumah-rumah penghuni bumi ini, yang allati yuzkaru fiha ismullah, yang disebut nama Allah padanya, kama tatara'an nujum, sebagaimana kita nampak bintang-bintang ni waktu malam macam mana. Begitulah malaikat ni melihat sebagaimana kita lihat bintang, seolah-olah bercahaya-cahaya rumah-rumah yang ada zikir. Yuqal idza ijtama'a qaumun yazkuruna Allah Ta'ala, apabila satu kaum itu berkumpul berzikir, i'tazal syaitanud dunya, maka syaitan dunia ini tersingkir dia, maka dia i'tizal, mengasingkan diri. Fayaqulu syaitanud dunya, syaitan dunia ini berkata, ala tarayanna ma yasnaun, apakah kamu tidak lihat sungguh-sungguh apa yang telah dilakukan oleh mereka? Fataqul da'hum fa idza iftaraqu ukhizat bi'anaqihim, tinggalkan mereka. Fa idza iftaraqu, apabila mereka meninggalkan majlis zikir, pergi pegang tengkuk-tengkuk ni. Nampak ni? Oleh sebab itu kita duduk dalam majlis zikir mengaji sekarang ni cukup tak suka oleh syaitan. Nanti kalau kita balik, mula dia pegang tengkuk kita. Itu pegang tengkuk, pergi makan, pergi sana kan. Lepas tu balik rumah dah tak balik-balik lagi. Orang rumah kata, lambat abang balik. Mengaji dengan Ustaz Syukri ya. Takkan sampai pukul 11 mengaji. Lepas mengaji, ayah nak sembang-sembang makan. Rupanya dia pergi kedai lain pula lah. Allahu Akbar. Setan kata tipukan dia, tipu. Allahu Akbar. Baru balik mengaji, nipu isteri. Dan satu benda, yang mana kita sudah terpadaya dan kalah dengan syaitan. Oleh sebab itu, bila kita beruzlah ni, kita beruzlah dengan keadaan kita berzikir. Kena zikir banyak, dia kata. Ada tertib aurad, susunan zikir. Ada 7 susunan zikir. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbitnya matahari. Daripada terbitnya matahari sehingga tenggelamnya, sehingga tergelincir matahari, ada 2 wirid. Ada 2 wirid. Kalau kita tengok dalam Hidayatus Salikin, daripada tergelincir matahari sehingga waktu asar, ada 2. Mana lepas zuhur dan lepas asar. Daripada waktu asar kira maghrib, ada 2 wirid. Kalau ikut ni Jeffrey, memang jadi wali ya, wali. Daripada pada waktu malam ada 4 wirid. Siang sampai maghrib, masuk maghrib, dia ada 7 wirid tadi. Malam ada 4 wirid. Bermula maghrib sehingga waktu tidur ada 2 wirid. Tadi lepas semayang nak tidur tu wirid lagi. Daripada setengah malam sehingga fajar ada 2 wirid.
Mana malam ni pula baca surah Mul, dibacakan surah-surah yang lain, suratul Waqiah dan sebagainya, ataupun ayat-ayat yang lain, yang penting dia ada amalan. Nak tidur ni tak baca ayat ni tak boleh tidur gitu. Dan sudah jadi wirid bagi dia. Besok pula terbit fajar ada wiridnya. Mana siang ada 7 wirid, malam ada 4 wirid. Ni tak ada sibuk nak tengok Facebook lah. Tak ada sibuk dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka iaitu sunat berhimpun dengan manusia itu, atau lazim berhimpun seperti berhimpun pada sembahyang Jumaat, atau naik haji yang fardu, ataupun menuntut ilmu fardu ain. Nampak? Kalau nak kumpul pun berkumpul yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak. Bukan kita membuang masa. Islam ni mengajarkan kita jaga masa. Tak ada buang-buang masa. Itu betul orang Islam. Tak ada buang masa. Sentiasa memanfaatkan masa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu ada ulama tafsir menyebut wal asri ni wawul qasami wa walil tifat nama dia. Waw sumpah dan waw sergah nama dia. Macam kata orang panggil syukri, begitu. Itu wal iltifat nama dia. Syukri, begitu. Oleh sebab itu bila sebut wal asri, dia terjaga demi masa, sedar. Sebab masa ni diumpamakan oleh Allah seperti kita berniaga. Innal insana lafi husrin, rugi sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi untung ni niaga. Rugi untung ni niaga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah husr, rugi? Seolah-olah masa ni Allah berikan, kau kena jaga, susun betul-betul. Kalau kau tak betul pengurusan kau, lingkup habis, rugi. Oleh sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab neraka. Mana Allah sebut kalimah tijarah, niaga-meniaga. Kalau nak untung, ini dia. Panca indera itu sebagai modal. Kalau modal yang Allah telah berikan kepada kita ni tak pandai kita urus, memang bankrupt habis. Apa-apa ke dana terus besok. Tapi kalau betul kita uruskan, bila baca wal asr, maka satu sumpah dan diingatkan kita, jadi terjaga kita. Wal asr, gitu. Ini disebut dalam bahasa Arab wawul qasami wa walil tifan. Kalau betul ikut kaedah ni, apa syekh kita kata, insya-Allah orang yang as-saliku ilallah, yang berjalan menuju kepada Allah, dipermudahkan oleh Allah sehingga mendapatkan as-salikul majzub. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا دَامَ الرَّجُلُ عَلَى الْخَلْوَةِ انتهى أمره إلى ما قال الجنيد رحمه الله تعالى أنا أكلم الله منذ 30 سنة والناس يظنون أني أكلمهم. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim dalam mazhab kita. Al-Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Haramain. Al-Imam Al-Haramain mengambil ilmu daripada anak murid Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Buwaiti. Al-Imam Al-Buwaiti mengambil terus daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka susur jalur pengajian di sudut mazhab ini, Imam Ghazali lebih hampir kepada Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengambil ilmu daripada guru beliau, iaitu Syekh Abdul Malik Al-Juwaini. Abdul Malik Al-Juwaini mengambil ilmu daripada Al-Imam Al-Buwaiti. Al-Imam Buwaiti daripada Al-Imam Syafi'i. Hampir. Yang kita ni susur jalur berapa jauh. Lepas tu kita rasa kita lebih hebat daripada Imam Ghazali. Allahu Akbar. Kita boleh kata Imam Ghazali macam-macam.
Imam Ghazali mengaji dengan orang yang paling hampir Imam Syafi'i, seorang mujtahid. Imam Syafi'i mengaji dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi terus mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, susur jalur begitu hampir. Susur jalur begitu hampir. Imam Ghazali seorang ulama fiqh yang alim. Kitab beliau yang paling terkenal Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Di antara kitab yang paling masyhur. Kemudian beliau mendalami ilmu akidah. Sebab tu guru dia seorang ulama yang alim akidah, Al-Imam Al-Haramain. Maka Syekh Al-Imam Al-Ghazali mengarang banyak kitab tauhid. Al-Munqis minad Dalal, penyelamat daripada kesesatan. Al-Munqis minad Dalal, penyelamat daripada kesesatan. Panjang pembahasan dia. Kitab Imam Ghazali yang begitu detail, menyelamatkan daripada akidah-akidah yang sesat. Besar jasa Imam Ghazali dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. At-tahafuz al-falsafah, kehancuran ilmu falsafah. Bagaimana beliau berdialog dengan ahli falsafah sehingga ahli falsafah tak boleh jawab. Berkubur ahli falsafah. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij kubur. Allah lahirkan Imam Ghazali. Kemudian Allah lahirkan Imam Ghazali ini juga seorang ulama sufi. Mengarang kitab Minhajul Abidin. Kitab yang terakhir dikarang ialah Minhajul Abidin. Di antara kitab yang paling masyhur Ihya'u Ulumuddin, yang menggabungkan tiga ilmu. Menggabungkan tiga ilmu. Kitab Imam Ghazali hampir 500 buah kitab. Lebih, ada ulama kata lebih 500 buah kitab. Ihya Ulumuddin saja 5 jilid. 500. Bila dia makan, bila dia minum, bila dia mengajar, sampai sekarang saya pun tak. Kitab Usul Fiqh Al-Mustasfa. Oh, pening. Saya dulu kat Mesir mengaji kitab Mustasfa karangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Mankhul karangan Al-Imam Al-Ghazali Usul Fiqh. Oh, payah nak faham. Nak faham, baca pun payah, nak faham lagi payah. Imam Ghazali tingginya ilmunya, tinggi ilmu. Sampai sekarang saya pun kata, macam mana karang kitab? Kita nak karang satu kitab pun, ada orang nak dapat PhD, baru satu tesis, act-nya lebih tinggi daripada berani kutuk Imam Ghazali. Kitab kau buat satu ya. Itu pun 4 tahun, dekat-dekat nak habis dah tempoh. Kau tidak kena bayar. Kalau saya menjaga kita dengan kerajaan, dia beri tempoh 3 tahun. Tak selesai, kena bayar balik. Itu pun cungak-cungak sempat juga buat. Act-nya lebih lagi. Imam Ghazali tak betul, Imam Ghazali hadis dhaif. Alah, buat pun satu je. Itu pun banyak kesalahan. Kena baiki. Allah, jauh. 500 kitab lebih ulama jumpa karangan Imam Ghazali, seorang ulama yang alim. Maka syekh kita ambil pandangan Imam Ghazali. Apa Imam Ghazali kata? Artinya, maka apabila mengekali seorang laki-laki atas bersunyi di dalam khalwah serta memperbaikkan menyebut zikrullah dan membanyakkan aurat, wirid. Wirid ni apa dia wirid? Ulama kata ambil kalimah, asal kalimahnya waradal ma'u, air mengalir. Asal kalimah wirid ni ialah air mengalir. Apa sebut, apa kena dengan air? Contohnya orang dalam keadaan dahaga, kena air, laga. Gitu. Dahaga ni. Kalau kena orang yang suka ais, kena ais, air sejuk, ini air panas. Tak boleh. Cari betul ais. Kena minum, nikmat yang tidak terhingga. Begitulah orang yang wirid ni. Kalau kita wirid, tak rasa macam orang dahaga dapat air, belum wirid lagi. Lepas semaya zikir la ilaha illallah, tak terasa seperti orang dahaga dapat air, belum wirid. Itu makna wirid. Mana rata-rata kita ni semua sama. Tak ada beza lah. Lepas semaya tadi subhanallah, ada rasa tak payah minum dah. Dia free lepas makan ni, minum. Allah, Ustaz, zikir lepas semaya isyak tadi sudah mengenyangkan.
sudah mengenyangkan. Macam seorang ulama yang terkenal daripada Morocco berhijrah ke Mesir, ketika mana sedang bermunajat depan Kaabah, Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullahu ta'ala, terdengar suara daripada langit, sir ila Tanta, berjalanlah kamu ke Tanta. Sayyidi Ahmad Badawi, ya. Oleh sebab itu beliau berjalan sampai ke Tanta dan disemadikan di Tanta. Syekh Sayyidi Ahmad Badawi baca kitab ni. Belah belakang dia ada, kitab kita ni ada 4 jilid. Jilid yang keempat cerita Wali Kutub. Cerita Wali Kutub. Sayyidi Ahmad Badawi ni 40 hari 40 malam tak makan. Kerana kenyang dan begitu puas dengan zikrullah. Saya pun tak faham macam mana makam dia kan. Ini memang diberi minum oleh Allah. Oleh sebab itu disebut dalam ilmu tasawuf asyurbu minallah, minuman yang diberikan oleh Allah. Boleh Jeffrey macam tu? Tak boleh kita. Ini wali Allah. Oleh sebab itu Sayyidina Ahmad Badawi berhijrah ke Tanta. Tanta ketika itu tidak masyhur, datangnya ke Tanta sehingga Tanta masyhur, satu tempat yang melahirkan ramainya ulama. Kalau kita ngaji mana? Tanta. Dulu saya mengaji Tanta. Dulu mengaji Tanta. Ada sahabat saya Ustaz Fuad, pernah ceramah sini sebelum ni. Isra Mi'raj ke Maulidur Rasul. Ustaz Fuad, Datuk Fuad lah sekarang, Datuk Fuad Kamaluddin. Sekarang Al-Idrisi, Idrisi dia. Dia sama dengan saya tu. Mula-mula dia tak dapat Tanta. Dia pergi Damanhur, tak silap saya. Dia kata Damanhur Syukri tak ramai orang alim. Dia minta supaya Azhar tukarkan dapat Tanta. Sama dengan saya. Sama datang sama balik. Sama datang sama balik. Kenapa entah nak tukar? Dia kata Tanta ramai ulama senang talaki. Tempat saya ngaji dulu Tanta, tempat disemadikan Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala, sehingga masyhur, ramainya qurra, ramainya para ulama, ramainya qari-qari masyhur di Mesir, semua lahir di Tanta. Sebab sana ada madrasah khas untuk melahirkan qari-qari di Tanta. Dan kuliah Quran di Mesir, satu je kuliah Quran, apabila dah habis di syurah mesti sambung di Tanta. Nampak ni berkat Sayyidina Ahmad Badawi yang biasa kita baca, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa tiryaqil aghyar. Selawat ini tiryaq, pengubat. Kalimah tiryaq ni tidak ada satu istilah yang paling tepat bahasa Melayu. Nak kata antibiotik dia lebih lagi. Itu tiryaq. Tiryaqil aghyar, ghair mana lain, membersihkan, mengubatkan yang lain daripada Allah ni dinyahkan. Tinggallah dalam hati ini ialah zikrullah, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab susunan selawat itu menyebut wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Bila dah bersih, lorong dia bersih ni, maka miftah selawat ini membuka kepada pintu kemudahan, mudah bersemayang, mudah buat baik. Ini selawat Sayyidina Ahmad Badawi, wali Allah. Sayyidina Ahmad Badawi kalau datang satu tempat, orang ramai datang. Tu sebab masa ditonton, peniaga-peniaga ni suka Sayyidina Ahmad Badawi singgah pun tak apa. Syaitan begitu. Dia singgah je. Nanti ramai zubun ataupun ramailah pelanggan-pelanggan datang maju. Jeffrey kalau amat selawat tu, nanti kedai Jeffrey ramai orang datang. Selawat Sayyidina Ahmad Badawi rahimahullah. Ini karamah awliya. Sehingga keadaan ini nama wali. Ini nama wali. Sehingga masyarakat berubah, keadaan jadi masyhur. Nampak ni. Ini para wali Allah Sayyidina Ahmad Badawi rahimahullah taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Hendaklah membersihkan dan menyebut zikrullah dan membanyakkan wirid. Itu kalimah wirid maknanya. Dan saya sampai pekerjaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan sampai. Oleh sebab itu para alim ulama menyebut, man aradallahu bihi khairan,
barang siapa yang Allah kehendakikan dia ni buat kebaikan, fataha lahu qufla qalbihi wa ja'ala fihi al-yaqin, maka Allah akan bukakan kunci, mangga kunci hatinya. Hati kita ni dia berkunci. Kalau tak betul lah nak kunci dia, terkunci begitulah. Maka bila Allah kehendaki membukakan mangga kunci ni pada hati, ja'ala fihi al-yaqina, maka Allah jadikan dia yakin kepada Allah. Sebab apa kita tak kuat beribadat? Kurang yakin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Khalid ibn Mi'dan rahimahullah ta'ala berkata, ma min abdin, tidak ada seorang hamba Allah di muka bumi ini, illa walahu ainani, melainkan dia ada dua mata di mukanya. Kita ni ada dua mata, semua orang ada dua mata. Apa peranan dua mata ni? Yubsiru bihima amrad dunya, memandang perkara dunia. Wa ainani fi qalbihi, simboliknya dalam hati kita ni juga ada dua mata. Yubsiru bihima amral akhirah, memandang urusan akhirat. Maka dua mata yang ada dalam hati kita ini juga diumpamakan dua mata ni sentiasa memandang akhirat. Ini khalwa. Kenapa khalwa? Fa idza aradallahu bi'abdin khairan, barang siapa yang Allah kehendaki hamba itu buat baik, fataha ainaihi, Allah bukakan dua mata dia tadi yang ada dalam hatinya, fa absarahu, maka Allah perlihatkan dengan dua mata ni ma wa'adallah, apa yang Allah janjikan, bil ghaib. Tapi barang siapa yang Allah tak mau bukakan, dia tak akan nampak akhirat. Cerita macam mana pun, berbuihlah mulut kita, Allah tak buka kunci dia. Itulah kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita zikir, kita semayang, kita selawat. Dengan berkat selawat tadi, maka Allah permudahkan segala urusan. Allahumma salli wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bihil uqadu. Dengan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tanhallul bihi, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam terungkailah al-uqadu, segala ikatan-ikatan kunci-kunci ini terungkai. Allahumma salli wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bihil uqadu wa tanfarjul bihil kurabu. Mana yang susah-susah semua dilepaskan oleh Allah, berikan jalan pelepasan. Wa tanfiruj wa tuqda bil hawaiju, semua hajat-hajat dimakbulkan oleh Allah. Sehingga wa yustasqal ghamamu, umpama bumi yang kering kontang disirami dengan air hujan subur. Hati yang kering kontang dengan selawat tadi Allah berkatkan, maka hati kita ini telah disuburkan dengan yakin dan iman. Allahu akbar. Selawat itu, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bihil uqadu wa tanfarjul bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Pak Kiai saya, masa saya di bagian Datuk mengaji, dia baca tiap-tiap lepas semayang 11 marratan, iaitu 11 kali. Tiap-tiap lepas semayang 11 kali. Tiap-tiap lepas semayang 11 kali. Selepas tahajud sebanyak 121 kali. 121 kali. Allahu akbar. Supaya Allah permudahkan segala urusan. Ini yang disebut oleh Syekh kita, supaya dengan kita beramal tadi, maka Allah Subhanahu wa taala dengan selawat, dengan zikir, dengan aurat tadi, dan saya sampai pekerjaan itu kepada Allah yang dikehendaki oleh Allah tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah kita akan sambung akan datang pula pembahasan tentang usulah ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini memberikan satu petunjuk kepada kita macam mana nak menuju kepada Allah.
macam mana nak dapat satu kenikmatan, kelazatan. Maka inilah di antara cara yang dipersembahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di atas tajribah, di atas latihan dan riadah Imam Ghazali berhasil. Mudah-mudahan kita juga ikut apa yang ditunjukkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita juga berhasil mendapatkan satu jalan yang boleh menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salat.